Lebih macam mana ni eh? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini satu hari tidur Allah. Ini kita sambung kitab Kitab Risalah Tauhid karangan Abdul Ghani bin Haji Yahya dan Omar Yusuf dalam membicarakan perkara harus, sifat harus bagi Allah Ta'ala. Muka surat 53. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulum. Sifat yang harus pada Allah Ta'ala adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala hanya satu jua, iaitu memperbuat segala kejadian atau tiada memperbuat akan dia. Maka lawannya wajib Tuhan menjadikan alam atau meninggalkan daripada menjadikan dia. Yang ini sifat Allah ni wajib kita beriktikad yang Allah punya sifat harus. Sebelum ni kita dah bahas 20 sifat wajib. Sifat wajib wujud qidam baqa mukhalafatuhu dan sampailah kaunuhu mutakalliman. 20 sifat yang wajib. Wajib kita tahu, wajib kita faham. Itu pada syarak. Wajib yang kedua, sifat ni pada hukum akal wajib dia ada. Tidak boleh tak ada, mustahil dia tak ada. Macam kalau Allah tu wujud, wajib Allah ada, Allah tu wujud. Mustahil Allah tak wujud. Maka lawan daripada sifat wajib tadi, kita ada 20 lagi i'tiqad, iaitu 20 sifat mustahil, berlawanan daripada sifat wajib. Dan kemudian satu lagi sifat harus bagi Allah Ta'ala yang kita akan bahas malam ni. Yang mana yang kita belajar sifat Allah ni yang wajib, yang mustahil dan yang harus untuk melihat pada kandungan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana wajib kita mengetahui maksud daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka wajib bagi kita mengetahui sifat wajib. Sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Setiap mukallaf wajib mengetahui dan beriman ataupun beriktikad yaitu Allah mempunyai sifat wajib.
Wajib ni syarak. Ada hukum syarak. Kalau buat, dapat pahala. Kalau meninggalkan, berdosa. Bagi ilmu tauhid ni, meninggalkan dia jadi kufur. Yang dimaksudkan berdosa besar, dia kufur. Wajib. Syarak dia wajib. Dan wajib bagi Allah mempunyai 20 sifat. Wajib ni pula bukan wajib syarak. Wajib ni hukum akal. Akal kita tak dapat terima kalau tak ada macam tu. Hukum akal. Maka wajib bagi Allah. Jangan tertukar dengan wajib bagi mukallaf. Wajib bagi Allah ada 20 sifat. Maka 20 sifat wajib. Wajib bagi Allah ni akal kita kata wajib. Jangan cakap Allah kata wajib. Kita kata wajib. Bila berlawanan daripada sifat wajib, akal kata 20 sifat mustahil. Yang ini banyak bagi orang yang mengaji, kat sini dia punya accident dia. Maka sifat wajib ni tempat accident dia. Maka dia jadi mustahil. Mustahil ni hukum akal. Jangan masuk Allah tu mustahil. Allah kata bukan. Hukum akal kita kata. Maka satu sifat harus. Bagi Allah ada sifat harus. Iaitu dia harus mengadakan yang mungkin ataupun tidak mengadakan. Maka sifat harus ni pun dia pergi pada sifat jaiz. Sifat harus bagi akal. Akal kita kata harus je Allah. Jadi kalau kita ada faham yang ini akal, wajib bagi akal kita, mustahil bagi akal kita, harus bagi akal kita, kita tak nisbahkan kepada Allah. Kita nisbahkan kepada kita. Kita punya i'tikad. Boleh? Akal lah. Ada? Pak Wahab tengok lama Sifat 20 yang wajib. Jangan cerita sifat 20, kita anggap sifat 20 tu ilmu tauhid. Bukan. Sifat 20 yang dimasukkan dengan 20 ni sifat wajib. Rentetan daripada 20 sifat wajib, maka keluarlah sifat mustahil. Dia dah jadi kat sini 40. Maka ilmu ni dikenali sebagai ilmu sifat 40. Kenapa 40? Sebab lepas sifat wajib dia ada sifat mustahil kan. Wajib ada, mustahil tiada. Bila masuk ada satu sifat harus bagi Allah, dia jadi 41. Yang ini di bawah rangkuman La ilaha illallah. Bila masuk pada kalimah yang kedua, Muhammad Rasulullah, 4 sifat wajib bagi Rasul. Maka daripada sifat wajib tadi, berlawanan yang kita tak masuk lagi, sifat mustahil. Sifat mustahil ni mustahil apa? Faham? Mustahil apa? Mustahil ni mustahil apa? Mustahil ni mustahil bagi akal. Boleh tak? Macam tak faham je. Boleh? Terlebih faham. Alhamdulillah. Kalau bagi respon, rasa macam cakap dua pihak kan. Satu sifat harus. Satu sifat harus ni bagi akal. Bagi Rasul. Selalu ingatkan akal ni akal. Yang ini akal. Yang ini syarak. Yang ini hukum. Hukum taklifi tu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Disebabkan dia bercampur dua hukum tu. Harus pun ada dekat hukum akal. Wajib pun ada hukum akal. Kita bertukar. Gitu je.
Jadi daripada yang kat sini ada 9 sifat Rasul yang dirangkum di bawah rangkuman Muhammad Rasulullah ada 9. Maka campur kat sini 9 ada 50. Maka dikenali juga ilmu tauhid ni dengan 50 sifat. Lepas ni kita cakap lah, saya belajar ilmu sifat 50. Baru tepat. Rasul kan. Sifat wajib Rasul, Rasul lagi kan itu termasuk Nabi. Sebab Rasul ni dia ada 13 ya. Nabi ada satu ilmu dia. Kan? Rasul ni yang sudah ada 13 saja. Siapa yang kita kata Rasul kan, kita kata Nabi. Kalau Rasul ni dia termasuk Nabi. Kalau Nabi tak termasuk Rasul, termasuk Rasul. Dia ada yang bahagiannya tak dipanggil Rasul. Rasul ni yang 313 tu. Nabi pun kita adakah Nabi tergolong dalam 4 sifat ni? Ataupun Rasul saja tergolong dalam 4 sifat ni? Ya ini Rasul saja, Nabi tak masuk. Sebab ada Nabi macam ni. Setiap Rasul wajib Nabi. Nabi, Rasul, wajib dia Nabi. Tapi kalau Nabi, dia tak wajib Rasul. Boleh? Okey, Nabi, bila Nabi, dia angkat, dibagi daripada orang biasa. Ni orang biasa, diangkat menjadi Nabi. Daripada Nabi, diangkat menjadi Rasul. Ada orang biasa tak diangkat jadi Nabi. Dia jadi orang biasalah macam kita. Tak jadi Nabi. Yang Nabi, diangkat jadi Rasul. Kalau yang dah jadi Nabi, dia jadi Rasul. Ada Nabi yang tak jadi Rasul. Sampai bila-bila. Rasul dengan Nabi. Nabi ni, dia pada, ada Nabi yang untuk, dia ada umat. Ada yang tak ada umat. Tapi Rasul ni, dia membawa syariat. Nabi-Nabi tak bawa syariat. Itu beza dia. Dia tak ditugaskan. Dia tak ditugaskan. Tapi Rasul dia ada syariat. Cuma Rasul ni, kebanyakannya Rasul dia bahagi bahagian golongan dia lah. Kalau Bani Israel aja. Dia. 25 Rasul. Kenapa kita sebut Nabi? Sebab Rasul ni, Rasul dengan Nabi, setiap Rasul mesti ada jadi Nabi. Dia tak boleh jadi Rasul terus kalau tak ada jadi Nabi. Maka kita sebut panggilan pada Nabi Muhammad, kita sebut Nabi kan. Kita sebut Rasul. Nabi itu panggilan umum. Rasul ni panggilan khusus. Beza dia nantilah kalau nak disediakan, dia panjang lah. Apa beza dia. Okey, kita bagi tahu balik. Okey, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, Allah adalah sifat yang harus bagi hak Allah Ta'ala. Sifat harus ni adalah sifat Allah pada mungkinat saja, pada yang harus. Satu sifat harus ni adalah sifat yang dia boleh mengadakan atau tidak boleh mengadakan pada mungkinat. Mungkinat apa? Yang mungkin. Perkara-perkara yang harus. Sifat harus bagi Allah. Harus bagi Allah. Maka harus ni bagi hukum akal. Hukum akal kita buat hukum. Satu hukum harus bagi Allah. Kita yang menghukum. Siapa yang hukum? Akal kita hukum. Akal kita hukum harus bagi Allah. Harus bagi Allah ni adalah sifat harus bagi hak Allah Ta'ala hanya satu sahaja, iaitu memperbuat segala kejadian atau tiada membuatkan dia.
Jadi bila harus ni, kita nak pergi masuk dalam harus, kita masuk dulu wajib, mustahil. Wajib ni pada zat Allah. Yang kedua pada sifat dia. Sifat ni wajib. Wajib pada hukum akal. Jangan lupa ni. Wajib zat Allah Ta'ala, yang ini wujud dia. Sifat dia ni, Allah mesti bersifat dengan qidam. Termasuklah wujud ni sifat dia jugalah. Dia bersifat dengan wujud. Qidam, baqa'. Yang ini, dia mesti sedia ataupun dia mestilah kekal adalah wajib pada hukum akal. Akal kita tak dapat terima kalau Allah itu tak sedia. Kalau tak sedia, dia akan dijadikanlah. Dan akal kita tak dapat terima kalau Allah tu tak kekal, tak baqa'. Maka kita cakap wajib. Mustahil pula wujud. Mustahil pada zat Allah. Allah tu tiada. Yang kita ngaji adam kan. Mustahil Allah. Zat Allah tak ada. Kalau tak ada, siapa yang mengadakan alam ni? Yang kedua, sifat. Mustahil Allah itu, apa sedia? Lawan dia. Baharu lah. Mustahil Allah baharu. Lawan pada kekal, mustahil Allah itu musnah. Maka kita kata mustahil pada akal aku, zat Allah tiada. Mustahil pada akal aku, Allah itu baharu ataupun Allah itu musnah. Ataupun lawan semua yang betul mustahil. Dah faham yang ini, baru masuk yang harus. Harus. Harus ni apa? Hukum akal. Allah itu harus mengadakan segala yang mungkin. Mengadakan atau mentiadakan. Mentiadakan ni ada pecahan dia. Mentiadakan ni daripada ada jadi tak ada. Itu satu. Satu lagi, memang dia tak nak adakan. Dia memilih untuk tak adakan. Itu pun diletak di bawah mentiadakan lah. Segala yang mungkinat ni, segala yang makhluk, yang baharu. Mungkinat ni baharu. Kat sini akan ada berlaku accident. Bahaya bagi orang yang berilmu, orang yang belajar. Harus mengadakan dan mentiadakan segala yang mungkinat ni. Bermaksud harus ni hukum akal. Orang banyak masuk dekat dia hukum yang dihukumkan. Hukum akal dia. Hukum akal kata harus. Sekarang ni dalam ayat Quran kata apa? Satu, kullun nafsi zaikatil maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajal, maut, mati, akhir. Semualah merasai atau menemui atau menimpa. Yang ini ayat Quran. Sekarang dia kata pasti. Dia kata wajib. Yang ini pada ayat Quran wajib sebab ini janji Allah. Tapi harus ni kita ambil pula. Alah, kalau Allah tak nak bagi orang tu mati, boleh je. Kat mana kita nak pegang? Kat sini yang bagi orang yang mengaji selalu tergelincir. Pada sifat Allah, pada zat Allah yang bersifat dengan harus,
Dia boleh mengadakan dan mentiadakan. Itu hak mutlak dia. Okey, yang ni lah dia. Kalau sifat kudrat dengan iradat, perkara tu dah jadi wajib. Nanti kita masuk sana. Nanti sampai. Setiap yang sekarang ni kita keliru dekat harus. Harus ni hukum akal. Jangan lupa. Harus Allah mengadakan dan mentiadakan. Sebab apa kita sebut harus? Sebab dia bukan wajib, dia bukan mustahil. Apa lagi yang tinggal pilihan kita? Akal boleh hukum 3 je. Akal kita. Kita kata Allah wajib mengadakan kita. Akal kita tak dapat 5. Allah, kalau akal kita kata Allah mustahil jadikan kita, akal kita tak dapat 5. Yang ada, kita ni harus. Ni hukum akal, duduk kat sini. Tapi bila masuk dalam ayat Quran, setiap yang bernyawa pasti menemui mati. Ini wajib. Sebab apa? Allah punya janji. Satu lagi janji Allah. Banyak lagi lah ayat Quran. Yang kata, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Iman 1, amal soleh 2. Iman je tak? Allah tak janji yang iman. Allah janji iman dan amal soleh akan dibalas dengan balasan syurga. Itu janji Allah. Kan? Tapi bila kita mengaji sifat harus bagi Allah Ta'ala, Allah nak masukkan orang yang maksiat dalam syurga, Allah nak masukkan orang yang beramal soleh dalam neraka, itu harus je bagi Allah, tak wajib. Kat sini kita ada kontradiksi, ada 2 perkara. Satu sifat harus, yang ini, kan? Setiap orang yang beriman, dan amal soleh akan mendapat balasan syurga. Yang di bawahnya ada sungai itu semua cerita kan ayat Quran kan. Yang ini janji Allah. Sekarang macam mana nak connection dengan harus? Boleh? Jadi yang harus ni kita tilik pada sifat Allah. Kita tak tilik pada yang pertama, kita tak tilik pada kudrat Allah. Tak tilik yang ni. Sifat wajib bagi Allah. Kita tak tilik pada iradat Allah. Kita tak tilik pada ilmu Allah. Kita tak tilik cerita ni. Kita cerita harus ni, bukan cerita yang ini. Cerita yang ini, pada ilmu Allah, pada kudrat Allah, pada iradat Allah, dia nak memasukkan fulan si fulan ke dalam syurga. Yang ini sejak azali. Yang ini memang dah wajib. Kalau kata yang itu harus, batal sifat iradat Allah. Allah mula nak masukkan dia dalam syurga, lepas tu dia tukar. Maka batal sifat iradat, kudrat dengan ilmu Allah. Kehendak Allah batal. Yang ini wajib. Kalau nak kata yang itu, dan kita tak masuk pada cerita Al-Quran. Cerita Al-Quran yang ini. Kita tak tilik yang pasal ni. Kita tilik pada sifat harus bagi Allah. Maka tilik pada sifat bagi Allah, jangan keliru lah. Kat sini banyak orang belajar aksiden. Dia keliru asal kata sifat harus Allah. Tapi yang ini wajib. Yang ini wajib janji Allah. Pasti wajib Allah akan membalas dia, orang yang beriman dan beramal soleh. Yang ini akal kita. Kita kata Allah harus. Maka kita jadi hamba sebagai harus je aku ni, macam lipas je, macam semut je. Tak ada harga, macam abuk je. Kat sini hukum akal. Kita sebagai hamba. Yang ni, jangan campur aduk dengan kudrat, iradat, dengan ilmu Allah yang dah tahu sejak azali tu. Kita, apa nasib kita ni, kita jangan letak kat hukum akal. Itulah, jangan tersalah, jangan ter-accident. Ramai yang belajar ni accident lah. Ramai-ramai tu saya lah. Accident ni bertukar. Apa? Allah harus. Tapi yang ini wajib. Belaga. Macam mana nak wajib? Yang ini adalah, kalau orang beramal soleh Allah nak masuk ke dalam neraka, boleh je.
Yang itu sifat pada hukum akal kita. Tapi yang Allah janji ni, pasti mustahil orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh masuk neraka. Yang ni nak kena iktikad satu lagi. Mustahil. Yang adalah wajib. Okey. Tak belaga dah. Sebab sebelum ni kan banyak orang cakap dah. Kita hak dia, suka hati dia lah nak buat. Saya perhati ayat tu kan ada bahaya lah. Bahaya masa saya belajar dulu. Saya terkeliru di antara dua. Sifat harus ni dengan sifat yang cipta Al-Quran dengan cipta kudrat ilmu Allah. Sejak azali. Ini azali. Azali mestilah wajib. Allah dah pada ilmu Allah, pada kehendak Allah, Allah nak jadikan macam ni. Kemudian berubah. Tak boleh. Dia wajib sebab dia sejak azali. Sedangkan harus ni hukum akal ni baru. Akal kita fikir je. Kita nak berpegang, kita nak beriktikad macam ni. Tapi yang ini kena beriktikad yang betul wajib. Yang Allah punya janji ni wajib. Tak boleh kata, alah kalau Allah dah beramal-amal soleh, masa Allah masuk ke neraka. Tak boleh. Cuma yang ini pada sifat Allah, wajib kita beriktikad. Yang ini pada janji Allah, wajib kita beriktikad. Bagi orang yang tidak beriman, yang kufur, akan dibalas dengan neraka selama-lamanya. Wajib beriktikad. Tak ada kita cakap, kalau Allah nak, kita bertukar dengan yang ini. Yang harus. Kalau orang tu dah masuk, orang kafir masuk neraka, lepas tu dia nak masuk ke dalam syurga, boleh je. Yang tu tak boleh beriktikad macam tu. Itu beriktikad pada ayat Quran ni, pada janji Allah ni, wajib. Jadi ada dua hukum syarak kat sini. Satu hukum syarak wajib. Wajib hukum syarak yang tadi. Yang ini hukum syarak juga. Tapi yang ini hukum syarak yang wajib, yang mustahil, yang harus kat sini. Hukum syarak. Okey. Macam berdoa. Kalau ikut bawaan Al-Quran, janji Allah, aku akan tunaikan dalam aku akan makbulkan doa doa Aku akan mustajab. adakah Tuhan boleh makbulkan dan Tuhan tidak boleh tidak memakbulkan? Boleh jadi harus tak? Okey, tu cakap. Sekarang cikgu dah masuk balik harus ni. Ni harus ni hukum akal dekat sifat Allah. Dia berpisah dua cerita. Ya. Doa tu. Doa ni duduk dekat dalam ayat Quran kan? Yang itu pasti. Itu wajib. Harusnya ada tak? Allah boleh. Harus ni pada hukum akal kita meletak Allah bersifat dengan mutlak. Kita cuma letak kat situ. Bukan Allah ini boleh boleh didesak-desak, boleh diugut-ugut, boleh dirayu-rayu. Bukan macam tu. Kalau nak memahamkan harus yang pada hukum akal, bukan yang tu. Tapi pada yang dekat ayat Quran bila Allah berjanji, yang ini kita kata wajib. Kita bukan cerita harus Allah nak sekarang cikgu tanya. Harus tak Allah memakbulkan ataupun menolak doa? Sedangkan Allah kata, bagi hamba aku yang berdoa, pasti aku akan mustajab. Aku akan makbulkan. Maka ulama pecah. Kalau tak dimakbulkan di sini, dimakbulkan di sana. Maka bila hadis kata macam tu, Al-Quran cakap macam tu, wajiblah. Cuma yang ini harus, bila kita meletak Allah tu, boleh tak Allah kalau ugut dia ke, rayu dia ke, tak ada. Allah pada sifat dia, dia tak tersentuh dengan apa-apa. Yang ini harus pada sifat Allah. Yang ini pada janji Allah. Kalau aku hanya dan tak banyak Bukan, kita kena wajib percaya. memang wajib saya jangan masuk ke hukum akal tu. Ni harus ni kita belajar daripada wajib, mustahil, harus. Yang ini akal kita. Yang ini dia panggil hukum asal. Ini hukum asal. Yang ini hukum aridi. Yang ini hukum akal ni hukum asal. Hukum asal. Hukum akal yang asal. Hukum akal yang asal. Yang ini macam mana akal nak bekerja untuk Ya, faham tak? Ya. Ya, senyum. nak memahamkan sifat Allah.
Jangan masuk hukum akal, hukum harus ni dekat sini. Kenapa tak masukkan wajib mustahil harus dekat sini? Sebab dia tak ada kena-mengena wajib mustahil harus ni tak duduk dekat janji Allah ni. Yang ini cerita tentang sifat Allah. Ya. Saya lama ni sangkut ni tu saya tak, sekarang ni pecah dua. Satu, kalau nak sekarang ni kita yang saya cerita ni, yang kita masuk harus hukum harus apa? Sifat harus bagi Allah ni, ini cerita hukum akal. Tak masuk dalam janji-janji Allah ni, Al-Quran, sifat kudrat, iradat Allah, ilmu Allah, sifat-sifat Allah ni tak masuk. Kita yang itu tak cerita, yang kita cerita, yang kita cerita yang harus ni pada sifat Allah yang harus sahaja. Kita tak masuk pada sifat kudrat Allah, ilmu Allah yang sejak azali. Bukan, tak masuk. Ini nak melencong sikit. Ha. Maksudnya kan, setiap yang bernyawa, pasti atau wajib akan mengasai mati atau maut. Bagaimana dengan empat Nabi yang tak mati? Maka dia akan mati kemudian. Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Khidir. Kalau ikut riwayatnya, empat Nabi itu belum mati. Ha. Kan? Jadi akan mati. Sama tuan-tuan. Adakah bila berlaku hari kiamat ini, semua itu akan dimatikan? Ini soalan kan? Cuma apa? Pengetahuan, untuk pengetahuan. Ya. Kalau setakat yang macam Nabi Isa tu, dia kan diturun balik, kemudian dia kahwin, dia ikut syariat Rasulullah. Lepas tu dia pun kiamat, matilah dia. Jadi Nabi Isa kemungkinan besar matilah. Tapi kalau Nabi Idris yang duduk kat syurga tu, wallahualam. Sebab siap yang pasti akan mati kan? Ha. Nabi Khidir. Mungkin itu dia fikir tu. Ada kita mana? Ya, Nabi Idris kita belum tahu sebab dia dah masuk ke syurga. Waktu bila dia mati? Itu Israfil. Semua mati. Ha. InsyaAllah. Tanya je ni. Ya, masa bila turut sangkakala tu, berlaku hari kiamat, semua akan mati. Empat-empat Nabi tadi pun akan mati. Dia pun mati. Tapi dia tak ada cerita tu. Betul lah, Nabi Isa. Kita tahulah kan, sebab dia hidup kembali dia. Kalau nampak Nuh Dajjal dan sebagainya. Tidak dimatikan lagi. Barulah adil ya. Ya, wajib kan. Mana semua akan mati lah. Tak kira lah. Nabi Khidir kan, Nabi Idris kan, Nabi Isa kan, Nabi Ilyas kan. Mereka semua macam tanya ni pasal ada dua. Apa sudah ada Sebab kita tahu Nabi itu belum mati yang empat tu kan. Kita kata yang itu. Okey, jadi yang sifat harus tu jangan bertukar dengan kudrat Allah, dengan iradat, dengan ilmu Allah, dengan Al-Quran, dengan cerita Al-Quran jangan bertukar. Iaitu cerita-cerita harus pada sifat Allah. Okey, sambung. Atau tidak perbuat akan. Adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala. Hanya satu jua. Iaitu memperbuat segala kejadian atau tidak memperbuat akan dia. Maka lawan wajib Tuhan menjadikan alam atau meninggalkan daripada menjadikan dia. Nampak tak? Alam ni adalah rentetan daripada kefahaman akal kita. Alam ni Allah nak jadikan ke, tak nak jadikan ke, adalah ada sifat harus pada diri dia. Alam dah ada. Kalau ditilik pada ilmu Allah atau iradat Allah, wajiblah. Kan? Sebab sejak azali, Allah memang dah tahu pada ilmu dia akan mengadakan. Dan dia memang berkehendak untuk adakan. Kalau ditilik kat situ, wajib Allah mengadakan alam. Jangan tilik kat sana lah. Kalau tilik kat sana, dia keliru lah dekat sifat harus Allah.
Ya, boleh. Jadi sifat harus ni pada sifat Allah mengadakan atau mentiadakan perkara yang baharu. Mungkin sahaja. Maka tak terlibatlah sifat harus Allah ni pada yang sifat wajib. Pada zat Allah Ta'ala, pada sifat dia, tak terlibatlah sifat harus ni. Okey. Saya risau orang terkeliru kat situ. Tiada perbuat akan dia, maka lawan wajib Tuhan menjadikan alam atau meninggalkan daripada menjadikan dia. Maka kalau harus tu tak nak pakai, lawan dia jadi wajib lah. Sedangkan Allah mengadakan alam ini, segala yang mungkin ni, hanyalah harus. Kalau harus kita tak nak pakai hukum akal, kita tak nak pakai harus, yang ada wajib. Wajib Allah mengadakan. Jadi akal kita tak dapat terima. Allah wajib mengadakan alam. Yang wajib bagi Allah, sifat dia dengan zat Allah je. Pada akal kita kata ni wajib. Yang mustahil yang lawan segala sifat yang wajib. Yang harus. Yang harus ni mengadakan segala yang baharu ni. Kalau kita tak nak letak harus, kita kena letak wajib. Kalau kata mustahil, tak boleh juga. Alam dah ada dah. Kalau kita kata wajib, akal kita tak boleh terima. Jadi kita kena wajib dalam otak kita ni letak harus Allah mengadakan dan menjadikan. Selesai. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai pemerintahan di dalam kerajaannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi ni, Allah yang maha hebat ni, mempunyai pemerintahan di dalam kerajaannya. Maknanya, Perintahan ke pemerintahan? Perintahan ni ayat lama lah. Kita pakai ayat baru. Pemerintahan. Perintah ni, dia ada perintah. Dalam mana? Apa yang dia perintah? Dia tak perintah benda yang wajib, perkara yang wajib. Dia tak perintah pada perkara yang mustahil. Yang diperintah, yang harus lah. Apa yang harus? Yang ni yang Allah dah jadikan perkara yang baru lah. Apa dia? Yang baru, Arasy. Apa yang baru? Syurga, neraka, alam semesta, bumi, binatang. Semua Allah dalam perintahannya. Kalau kita kata pemerintahan, keseluruhan perintah ni, apa yang berlaku pada dia, apa perbuatan dia, baik dan buruk, semua atas perintahan dia. Tak boleh berlaku satu zarah pun tanpa dia yang buat. Dia yang sengaja buat. Tak boleh. Tak jadi. Kalau banyak kan kita beriktikad perkara yang baik, perbuatan daripada Allah. Perkara yang buruk, perbuatan kita sendiri. Yang itu iktikad bermakna ada satu zarah yang tiada pemerintahan Allah. Yang itu. Maka perbezaan kita di antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah yang ini. Antaranya lah. Iaitu pada Mu'tazilah, Allah wajib memperbuat perkara yang baik disebabkan dia dah jadikan makhluk. Jadi dia wajib membuatkan perkara-perkara yang baik. Maka perkara-perkara yang buruk, makhluk buat sendiri. Bukanlah perbuatan Allah. Jadi kuasa makhluk. Makhluk tu dah di luar kuasa Allah. Dia bukan nak cerita atas luar kuasa Allah. Mu'tazilah nak mengatakan engkau buat jahat, kau sendiri tanggunglah masuk neraka. Dia nak kehala ke sana. Tapi bila Ahli Sunnah wal Jamaah bawa pada hujah, ada ke satu perbuatan yang di luar pemerintahan Allah? Kat situlah. Dan kita ni masa kita belajar kisah iradat kehendak Allah, kuasa Allah tu, kita pun baru faham yang perbuatan jahat dan perbuatan baik adalah perbuatan Allah kan. Dia kat sini ada pecah ni. Okay. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai perintahan di dalam kerajaan. Maka boleh ia perbuat apa kehendaknya. Dengan tiada boleh dilawan atau ditegah kerana tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam alam ini perbuatan Allah. Perbuatan Tuhan. Satu. Kejadian dan ketukangannya. Kejadian, perkara-perkara yang berlaku. Ketukangannya dan ialah Tuhan yang menjadikan baik dan jahat, manfaat dan mudarat, taat dan ingkar, dan lain-lain daripada segala ahwal. Ini yang kena etikad betul-betul ni. Kebanyakan orang-orang Melayu, orang-orang kita beretikat
Yang baik je yang kita buat, yang jahat takkan Allah buat. Itu pahaman Mu'tazilah. Dibawa ulama bawa sifat harus bagi Allah ni ada dua perkara. Ada dua perkara kenapa dibawa harus. Yang pertama, didatangkan sifat harus bagi Allah. Yang pertama, kalau tidak dibawa sifat harus Allah tadi, harus mengadakan atau mentiadakan perkara yang mungkinat tadi, maka tidak sempurna sifat istighna Allah. Yang ni nanti kita ngaji. Sifat istighna dengan istiqa Allah. Lambat lagi kot. Tapi kita sentuh dulu. Nanti kau tak faham. Tidak sempurna sifat istighna Allah kalau tak dibawa sifat sempurna, tidak dibawa sifat harus Allah. Jika tidak didatangkan sifat harus, iaitu terkaya Allah Ta'ala. Ataupun maksud terkaya Allah Ta'ala ni tidak berhajat dia pada sesuatu. Maka tidak berhajat pada sesuatu ataupun terkaya ataupun sifat istighna ni, kalau tidak dibawakan dalam harus, maka dia jadi Allah punya sifat yang dia jadi wajib lah Allah mengadakan sifat-sifat yang ni. Makhluk-makhluk ni Allah jadi wajib kalau tak dibawakan sifat harus. Kenapa? Kalau tak dibawakan sifat harus, sifat istighna Allah iaitu tidak berhajat pada sesuatu, batal. Kenapa dia batal? Sifat istighna Allah ni, dia tidak berhajat kepada sesuatu. Kalau tak ada sifat harus, maka Allah wajib mengadakan makhluk. Itu maksud dia, istighna. Pada hukum akal tadi, harus kita mengada ni, kenapa kena bawa kita harus? Biarlah Allah nak adakan atau tak adakan. Cukuplah dengan sifat Allah yang wajib dengan mustahil. Kenapa kalau tak dibawa sifat harus? Sifat istighna Allah tidak berhajat tu dan kita tak boleh nak berhujah. Seolah-olah Allah menjadikan perkara yang mungkinat ni dah jadi wajib. Allah membalas makhluk dia masuk ke dalam syurga menjadi wajib. Dah buat taat kan? Pakai ayat Quran ni kan? Dia dah beriman, dia dah beramal soleh. Sifat Allah tadi dah terikat, dah tak istighna. Sebab dia wajib memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga. Maka batal lah sifat istighna Allah. Allah tak kaya dah. Sebab Allah berhajat dah. Macam tu. Boleh? Pening sikit kan? Pening sikit tak apa. Janji pening. Pening tu kira akal berjalan. Tak? Okey dah tu. Yang itu pertama. Yang kedua, sebab ada Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, wajib Allah mengadakan. Wajib Allah mengadakan perkara yang baik. Wajib Allah mengadakan perkara yang baik jika fahaman wajib. Macam Allah dah jadikan manusia, maka Allah wajib mengadakan makanan. Mengadakan makanan ni perkara yang baik. Maka wajib Allah mengadakan makanan. Mu'tazilah kata. Maka ahli sunnah wal jamaah berhujah. Habis yang tempat tak ada makanan macam mana? Macam mana yang kata sifat Allah wajib jadi buat baik tu? Macam mana dengan Palestin yang tempat yang baik lepas tu dibom, tak ada apa-apa bantuan, tak diselamatkan? Yang itu baru, kalau dipegang pada Mu'tazilah, sifat istighna Allah tadi batal. Maka bila terjadinya Palestin, tak ada siapa tolong. Maka sifat istighna Allah baru berdiri. Iaitu Allah membuat, Allah tidak berhajat, apa dia? Istighna? Allah tidak berhajat pada sesuatu. Maka apa dia hajat? Palestin dah kena aniaya, Palestin dah kena bom. Maka kalau tak tolong, kira zalim lah aku. Yang tu dia panggil berhajat. Boleh? Ini macam tak lengkap ni. Dia kesian. Yang tu kita dah bincang pasal iradat Allah tu kan. Allah iradat kehendak Allah ni tiada letak pada kesian supaya untuk dah buat amal soleh kena masuk syurga. Yang ini membicarakan perkara lain. Yang ini membicarakan sifat Allah tadi. Yang itu. Maka
Dia masalah dengan fahaman kita. Ni tengok dia kata tadi, yang ini adalah hak Allah dan perintahan Allah, dia kata. Ya, saya baca sampai habis, nanti saya urai. Maka boleh ia perbuat apa kehendaknya dengan tiada boleh dilawan. Yang ini biasa yang dilawan ni, kita lah cakap. Takkan Allah buat macam tu? Takkan orang berzina, orang mencuri, Allah yang buat? Takkan ini perbuatan Allah? Yang inilah yang dipanggil tidak boleh dilawan atau tidak boleh dipertikai. Kenapa? Nanti. Atau ditegah. Allah tak bolehlah buat macam tu. Tak adil lah Allah buat macam tu. Ni ditegah. Ayat-ayat yang ditegah. Yang kita tidak berpuas hati ataupun pada akal kita tak patut Allah buat macam ni. Kerana tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam alam ini perbuatan Tuhan. Kita nak alih. Yang buat jahat tu perbuatan dia. Dia bawa motor laju-laju, makan pil, Superman, bawa 18, duduk bawah lori. Itu perbuatan dia. Kita nak kata macam tu. Sedangkan bila kita mengaji tauhid ni, itu semua perbuatan Allah. Yang tu kita tak dapat nak pegang lah. Kita goyang, takkan Allah buat benda yang jahat. Yang jahat ni nanti kita lihat. Yang jahat ni siapa cakap? Kita cakap kan? Kita cakap benda tu jahat. Isap dadah, bawa motor laju-laju, jahat. Ataupun perbuatan yang tak elok. Ataupun perbuatan yang tak akhlak. Tak kisahlah apa benda yang tak elok. Yang di dalam alam ini perbuatan Tuhan. Kejadian dan ketukangannya. Dan ialah Tuhan yang menjadikan yang baik dan yang jahat. Baik dan jahat Tuhan buat. Manfaat dan mudarat. Perkara yang dapat manfaat pun Allah buat. Yang dapat mudarat pun Allah buat. Yang dalam arak itu, bila diharamkan, maka orang-orang Quraisy cakap jumpa ya Rasulullah, ada juga kebaikan arak ni, boleh buat ubat lah, boleh segarkan lah, tak memabukkan betapa. Nabi kata lebih banyak mudarat daripada manfaat. Bermakna di dalam arak yang kita kata buruk tadi, ada manfaat dan ada yang mudarat. Di dalam dadah yang kita kata yang buruk, yang jahat tadi, ada manfaat dan ada yang mudarat. Termasuklah ketum tu kan. Taat dan ingkar. Yang kita taat dan ingkar ni semua perbuatan Allah. Dan lain-lain daripada segala ahwal. Dalam segala semua hal. Apa sahaja. Maka kesemua itu harus pada hak Allah. Hak Tuhan. Tidak boleh dikatakan perbuatan itu tidak baik. Kerana Tuhan tiada sekali-kali mengambil manfaat dengan sesuatu. Dan tidak memberi mudarat akan sesuatu oleh sesuatu. Bahawasanya perbuatannya berlaku kerana menurut hikmah-hikmah maslahat keadilan sebagai firman Tuhan. Dan tiada Tuhanmu itu, ya Muhammad, menganiaya hamba-hambanya. Yakni Tuhan tidak mengazabkan yang tiada salah. Kat sini yang kita confuse. Yang jahat, dia takdirkan. Kemudian dia takdirkan masuk neraka. Lepas tu Allah pun cakap, sesungguhnya Allah tak menganiaya hamba. Okay. Doa kata orang tak anaya, doa tak ada hijab, tak makbul. Okay. Dia masuk balik cerita Qudrat. Kita masuk muka surat 38 balik. Cuba buka muka surat 38 balik. Sebab ni perkara sensitif ni. Semua Allah buat baik dan buruk. Lepas tu, kena masuk nerakanya kita. Muka surat 38 bawah sekali. Perenggan yang kedua. Bawah sekali. Tetapi nasib itu tidak akan dapat semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir. Tetapi nasib yang berlaku kat kita ni, kita tak dapat semata-mata pulangkan kat takdir. Kita pulangkan kepada ketentuan takdir. Ni takdir dah. Ni dah takdir. Kan saya selalu sebut. Kenapa dah meninggal ni? Dah takdir. Kenapa aksiden? Dah takdir kan? Tidak dapat semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir daripada Tuhan jua. Jika kita tidak berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baik usaha dan ikhtiar. Sekarang perintah dia usaha dan ikhtiar. Perintah dia. Tetapi semua yang ada perbuatan adalah perbuatan dia.
Tapi kita tak boleh salahkan takdir. Ini semua takdir dah tentukan aku jadi bodoh macam ni. Aku jadi jahat macam ni. Tuhan tak boleh. Maka hendaklah difaham baik-baik. Di dalam masalah ini adalah manusia itu telah disuruh berikhtiar. Telah diperintah berikhtiar. Siapa suruh? Siapa perintah? Tuhan. Bukan mak kita. Ya. Kau ni kerjalah, rajinlah sikit, malas sangat. Itu mak kita. Bukan. Mak kita, bapak kita. Tak ada kena-mengena. Yang ni Allah suruh berikhtiar. Mencari. Kalau barang hilang, Allah perintah cari. Bekerja. Allah perintah bekerja. Berusaha. Allah perintah berusaha. Kan ada orang tangan tak ada, kaki tak ada. Kita tengok dia cakap, tak payah usaha dah lah, tak payah kerja lah. Kau tangan tak ada, kaki tak ada. Tak ada. Allah dah ni dah takdir kau dah. Tangan sampai sini, kaki sampai sini kan. Tak payah usaha dah lah. Tak ada kaki. Tapi sekarang perintah Allah suruh bekerja, suruh berusaha. Suruh berikhtiar, suruh mencari. Suruh membuat baik. Suruh beramal soleh. Demikian juga dilarang sebaliknya. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah itu. Serta berhenti daripada mengejar segala larangannya. Itu perintah Allah. Habis sekarang macam mana dengan takdir dia? Macam mana dengan ketentuan yang telah dia letakkan sejak azali? Yang itu letak pada sifat Tuhan ni. Ini urusan dia. Kita nak masuk macam mana? Kita nak masuk office dia ketuk, nak cerita tentang tak puas hati kita, yang dia perbuat kau macam tu. Okey, kan? Satu kita tak boleh nak masuk cerita harus Tuhan. Harus mengadakan dan mentiadakan, menentukan bahagia dan celaka ni. Allah punya sifat harus. Jadi kita tak dapat nak terkam. Kita tak dapat nak terpa. Satu. Jadi yang kita diperintah buat baik, buat ini, buat mencari, berusaha. Perintah kan. Tak buat, dapat azab. Dijanjikan azab. Dijanjikan neraka. Buat baik, dijanjikan pahala. Dijanjikan syurga. Jadi cerita takdir, cerita apa yang ditakdirkan, itu cerita fahaman kita. Pegangan kita. Yang kita jalani hidup ni tak ada kena-mengena dengan cerita Tuhan. Cerita Tuhan tu kita faham. Oh, ni semua Allah tentukan. Dah. Kita duduk, kita beriktikad. Kita menghadap makhluk hari-hari ni. Kita menghadap manusia yang menyakitkan hati kita hari-hari kan. Kita menghadap hari-hari. Yang ini semua, kita punya jalan. Yang Tuhan tentukan. Yang itu Tuhan tentukan. Tak masuk kita cerita tu. Okay, jangan masuk dua cerita. Allah perintah kita. Okey, sekarang kita tak puas hati. Mana boleh? Kita nak bawa apa? Kita nak bawa logik. Nak bawa logik, lepas tu kita nak tukar Allah punya sifat ke? Ataupun kita nak bagi tahu yang ni tak logik, tak boleh. Tak logik Allah buat macam ni. Allah kena wajib buat yang baik, yang jahat saja aku buat. Ke macam mana? Ataupun kita wajib Tuhan tukar balik yang kita belajar ni. Yang baik dengan buruk pun kita yang buat. Kita nak tukar yang mana? Kalau tak dapat tukar, tinggalkan cerita Tuhan yang kita dah faham, kita buat perintah dia. Kita tinggalkan larangan dia. Itu je. Okey. Kita nak cakap tak puas hati tu, kita seolah kata tak logik pada pemikiran kita, pada yang kita dah mengaji, kita dah belajar, dah jumpa masyarakat, belajar macam-macam ilmu. Kita pun lontarkan satu idea. Takkanlah Allah. Okey. Kita bicara sampai habis. Lepas tu, adakah kita nak tukar sifat Allah? Oh, sifat Allah tak ada macam ni. Yang menentu baik dan buruk kita. Okey, satu. Ataupun kita nak buat jadi Mu'tazilah. Itu kita jadi Qadariyah. Kita jadi Jabariyah. Semua Allah. Kalau kita saja semua baik dan buruk, kita jadi Qadariyah. Ataupun kita nak jadi Mu'tazilah. Habis dah kita lontar idea tu, kita terimalah. Harus saja Allah mengadakan kita ni. Okay. Yang itu, yang pertama. Selepas tu, kita dah tak boleh buat apa dah. Kita dah nak letak satu idea. Idea kita idea kita tak berharga pun. Kita nak tukar Allah punya sifat kan. Ataupun logik sepatutnya Allah kena macam ni. Akhirnya kita kalah. Kita duduk kat perintah. Tak nak ikut perintah, jaga.
Tunggulah. Itu satu. Yang kedua, kita buat perumpamaan, kita kata buat masukkan dalam neraka ni buruk. Kita kata, kan? Kita kata mencuri, berzina buruk. Kita kata bunuh orang tanpa hak buruk. Kita kata. Sedangkan kalau kita tengok diri kita lah, kita ada kain. Sekarang ni kita ada kain, kita lipat elok-elok, kita letak dalam almari. Baik ke buruk? Baik. Kita ambil kain ni, buka, kain baru-baru ni, kita pun pergi lap. Kain air kencing anak kita. Baik ke buruk? Baik. Ada baiknya, ada buruk. Kita dah ada dua mazhab kan. Kita ambil, kita pergi bakar kain. Okey, kalaulah kain ni boleh bersuara, apa yang kita dah buat ni, yang lap air kencing mesti dia kata buruk. Tapi kita, kain dah tak ada dah, kita lap. Ini baiklah kan. Pada perkiraan kita, kain ni apa yang kita nak buat. Kita nak bagi orang. Dah habis-habis kita dah pakai, ataupun kita tak pakai lagi, kita bagi orang. Akhirnya soalan baik dengan buruk ni, atas kita lah. Aku nak kata baik atau buruk, akulah punya pasal. Selain daripada aku, tiba-tiba Hamdan juga, Mat, asal lah bagi orang kain tu. Dia kata buruk. Aku bagi tak? Bermakna kain ni sendiri tak nak bagi tahu hak dia. Sebab dia tak ada hak. Yang ada hak aku. Sebab kau ni hak aku. Suka akulah aku nak buat apa. Yang aku kata baik dan buruk, aku kata ni buruk. Aku nak bagi orang lah. Dah tak nak pakai lah. Aku mau bagi. Kalau aku kata buruk, buruk lah. Kalau kata baik, baik. Kita tukar pula pada nisbah kita pada Allah. Allah sekarang buat makhluk. Dia pun buat makhluk. Dia buat makhluk. Dia buat makhluk. Makhluk ni dia buat macam ni. Makhluk ni dia masuk dalam api. Makhluk ni dia buat. Kita pun cakap apa? Tak patutlah Allah jadikan kita dia masukkan dalam api. Hak dia lah. Yang tadi macam kain ni, kita macam kain ni, tak ada lah, tak sepatutnya. Nanti buat perumpamaan, dia tak ada perasaan kan. Sekarang, ada juga Allah jadikan makhluk yang dalam neraka tak ada perasaan. Apa dia? Yang dibakar dalam api neraka. Batu kan. Batu tu jadi bahan pembakar manusia. Kalau nak kata dia kata, tak patut aku dijadikan. Aku tak bersalah. Dah lah aku tak ada pahala dosa. Aku kena bakar selama-lamanya budak tu. Okey, sekarang kita kata dekat manusia yang dibakar, tak patutlah, kesian lah dia. Bagilah dia masuk syurga pula. Sekarang dekat batu ni macam mana? Lantak dia. Oh, batu kita cakap lantak. Kan? Sebab pada Allah perbuat tu pada hak dia. Maka dia berhak. Cuma sebab kadang-kadang kita buat penilaian benda tu buruk. Okey, sekarang makan babi. Makan babi banyak orang cakap sedap je. Babi ni lah, babi bela, babi daging lah. Bukan babi hutan, lihat dia kata. Dia masak sedap-sedap. Sekarang, Nabi kata, haram. Ini perkara buruk untuk kau. Keji. Kalau kena, najis muka lazah. Cara basuh dia berat, susah. Nabi kata macam tu. Kataan daripada Allah. Sekarang, yang makan babi tadi, tak patutlah cakap makan babi ni buruk, hina, keji. Sedap ni, ramai orang yang susah aku dah bagi makan. Dia kata baik. Kan ramai orang cakap babi pasal babi baik. Tengok babi macam-macam daripada atas sampai bawah. Segala bulu, segala apa, darah dia semua berguna. Memberi manfaat pada manusia. Kata siapa? Kata dia orang lah. Tapi kata Allah dan Rasul, ni benda buruk. So ada orang tak puas hati, ada orang puas hati. Sekarang nak ikut perintah kata nak ikut perintah. Yang tu atas penilaian tadilah. Tak nak ikut perintah, kita cakaplah kita akan kritiklah Tuhan. Sambung yang 38 ni. Wajib manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah serta berhenti mengerjakan segala larangannya. Pendek kata, umat Islam sesungguhnya berharapkan kemajuan di dunia dan akhirat. Maka hendaklah berjalan atas kaedah menjunjung titah perintah Tuhan. Jangan nak maju tapi langgar. Dan menjauhi segala tegahan. Kemudian baru bermohon dan berserah pada Tuhan. Maka sangat-sangat dilarang, lagi terlalu keji di sisi agama Islam.
Manusia hidup di dalam dunia ini semata-mata berserah, bermohon atas ketentuan takdir Tuhan sahaja, dengan tidak berusaha dan berikhtiar. Keji. Keji pada Tuhan. Tuhan jaga. Engkau telah ditakdirkan semua. Baik dan buruk, syurga dan neraka. Sekarang kau diperintahkan buat baik. Kemudian kau pun menjalani hidup ni dengan berserah pada takdir. Ini keji. Tuhan cakap. Macam itulah hamba. Hamba ni kalau pada manusia yang kulit hitam tu kena rantai tu kan. Dia buat apa kalau hamba dia datang sebat? Dia sebat lah. Baik ke, buruk ke, salah ke, saja-saja ke. Maka hamba tadi cakap apa? Tak patut aku diikat. Macam kita ni diikat juga. Dalam dunia ni tak boleh keluar. Keluar boleh keluar. Boleh lari daripada Tuhan. Tak boleh. Kena penjara. Apa tu dipanggil hamba. Kita je lah rasa tak hamba sangat. Ya, sebenarnya kita hamba. Tak lari daripada Tuhan kan? Tak boleh. Lepas tu, kita petikai dia. Hamba yang mempertikai. Lepas tu, melawan. Tak ikut cakap dia. Apa yang dilarang. Ni hamba yang derhaka. Macam-macam hamba ada dalam dunia. Tapi hamba tetap hamba lah. Kena rantai juga. Cuma tak nampak lah rantai tu. Yang itu, cerita tentang iradat. Kehendak Tuhan. Okey. 1 jam dah. Perkara yang buruk yang sama kita kata kejahatan kan, makhluk kita yang kata. Kadang-kadang apa yang kita kata itu bukan Kita nak. bukan hukum akal kita. Kita kata itu kerana itu ayat Allah. Macam ayat kata berzina, dia adalah berzina itu adalah perbuatan yang keji. Keji. Manusia berkata begitu, berfikir begitu kerana Allah kata. Allah kata. Betul tu. Jadi, Kita tak bolehlah kata semata-mata apa yang kita kata yang buruk tu manusia yang kata. Ada yang kita kata itu kerana dia berpandukan pada Allah. ada Allah dan Rasul. Orang yang bukan beriman, orang bukan Islam, dia kata baik. Sebab apa? Macam Dia tak beriman. macam babi tadi lah. Kita mengatakan itu kerana kita Beriman. ikut kata Allah. Beriman. Jadi tak, bukan semua perkara itu kita saja kata. Kita kata kerana Allah kata begitu. Boleh dia kata. Ayat penuh dia lah. Kalau macam tu kita patah balik jauh sikit. Bila Allah kata sesuatu perkara ini baik. Yang kata baik bukan Allah dah. Kita lah kata pula. Takkan Allah kata kita buat tak layan. Ini satu lagi hamba buat tak tahu. hamba apa? Hamba buat bodoh. Bila Allah kata ni baik, kita pun sambut. Benda ni baik. Benda ni baik untuk Allah ke? Bukan. Kita kata benda ni baik untuk kita lah. Sebab kenapa kita kata macam tu? Allah kata. Kalau kita kata baik macam mana pun, tapi bukan Allah yang kata, tak tahu juga baik ke tak baik. Jadi bila Allah kata, Allah dan Rasul kata baik, Allah dan Rasul kata buruk, Allah dan Rasul kata keji, atau perkara ni mulia, maka kita perbuat. Maka bila kita sembahyang, ataupun tolong orang, ataupun bersedekah, kita kata ini perbuatan baik. Sebab apa? Sebab Allah kata ni perbuatan baik. Kita pun kata, kita dah tak kira yang Allah kata dah. Ni benda baik. Sebab apa kita kata? Sebab kita percaya benda ni baik. Kalau kita tak percaya, kita cakap, Allah kata benda ni baik. Buatlah. Yang tu tak percaya. Tapi kita kata juga. Macam juga, bagus kau mengaji tauhid. Bagus. Teruskan. Maksud dia apa? Maksud dia untuk korang baik. Untuk aku tak. Itu maksud kata. Jadi bila kita kata, Kadang-kadang dia kata pula. Orang kadang berzina tu haram. tak baik. Tak baik. Dia buat juga. Dia buat juga. Kan? Dia kata. Dia tahu itu Allah kata begitu. Dia pun percayalah. Kan? Tapi dia buat juga. Maka dia berbuat maksiat. Dia tidak meninggalkan, dia perbuat amal ma'ruf dan apa? Amal ma'ruf, nahi mungkar kan. Dia perbuat yang perkara yang baik, dia meninggalkan yang buruk. Ataupun terbalik. Dia meninggalkan perkara yang baik, dia perbuat perkara yang buruk. Tapi dia percaya tak? Percaya. Maka dia seorang hamba yang bermaksiat. Ataupun hamba yang berdosa. Maka jalan keluar dia meminta ampun ataupun bertaubat. Bukan tak ada jalan. Tetapi asal kau buat, kau percaya. Yalah, takkanlah orang beriman tak bermaksiat. Orang beriman buat bermaksiat, maka Allah bagi jalan keluar, bertaubat. Kalau tak ada jalan keluar, kau percaya, kau cakap Allah tapi kau buat. Kau tak boleh minta taubat. Seolah-olah macam itulah.
Jadi sebenarnya bila terima perintah Allah, ada masa kita buat, ada masa kita langgar. Yang kita langgar tu kita tahu baklah. Kita tahulah kita salah. Masalah dia, orang yang langgar buat yang Allah larang tapi dia tak tahu. Ataupun dia cakap je tapi dia tak tahu. Betul lah, aku dengar orang cakap lah. Berzina ni berdosa. Tapi dia berzina. Dia ada dua. Satu orang memang tahu. Maka dia buat perkara tu. Satu lagi dia tak tahu. Dia buat juga. Dia kata juga. Jadi kata ni ada macam-macam lah. Cuma yang nak ditumpukan kata ni, bila kita cakap semua ni baik. Semua ni baik, kita kena dalam ingatan dia, ini kita kata. Tolonglah orang, benda baik. Kita kata. Jangan kata. Kita kata ni untuk kita lah. Okey, jangan panjang-panjang. Iaitu kita kata. Ya, ya. Okeylah, faham tak? Faham lah sifat harus. Sifat harus, saya nak simpulkan balik 5 minit. Sifat harus ni, sifat pada Allah. Harus. Bukan kita tilik kepada iradat Allah atau ilmu Allah yang pada azali tadi. Bukan. Yang harus tadi. Kalau kita tilik ke sana, dia jadi wajib. Allah dalam ilmu dia mengadakan bumi. Pada ilmu dia. Kan dia wajib. Kalau dia tak mengadakan, dia tak berilmu lah. Kalau dia tak mengadakan, kudrat dia tak ada lah. Ataupun kudrat dia berubah-ubah lah. Sedangkan dia tetap. Dia baqa'. Jadi, kita tak tilik kat situ. Kita tilik harus ni pada sifat Allah mengadakan dan mentadakan pada yang harus sahaja. Maka dimasukkan sifat harus dalam sifat 20 ni. Itulah kesimpulan dia. Maka harus tu jangan ditilik tempat lain. Harus ni ditilik pada hukum akal. Iaitu wajib, mustahil, harus. Kat hukum akal yang asal. Yang selepas itu, hukum akal juga. Hukum akal aridi. Datangnya ayat Quran, cerita satu kisah. Ayat ni wajib. Bila Allah dah cakap, betul. Habis macam mana nak lawan dengan, kenapa berlanggar dengan sifat harus Allah? Tak berlanggar. Yang itu kita memahami sifat pada hukum akal. Bukan pada Allah punya mutlak tu. Dan janji Allah kata, kalau aku dah buat janji, aku akan tunaikan. Takkan tak nak percaya. Tapi Allah tunaikan janji tu pada sifat harus. Bukan sifat wajib. Tapi kita kata, Allah wajib tunaikan. Kita kata. Jangan kita kata dekat Allah, Allah, kau dah nian, kau wajib bagi. Wajib juga. Tu bukan wajib tu. Wajib. Wajib tu pada pemahaman. Wallahu a'lam bissawab. Habis lah. Dia tidak mungkin janji. Wajib lah. Bila kita berdoa, kan, berdoa lah kepada aku, sebenarnya aku akan makbulkan. Allah akan berjanji, akan makbulkan. Allah telah berjanji dan Allah pasti mengabulkan. Jadi kita kata wajib Allah. Kita wajib beriktikad, wajib pada hukum syarak, wajib beriktikad Allah wajib tunaikan. Macam tu. Wajib pakai. Nak kena pakai ayat penuh tu kan. Dia lah tu. Ya. Jangan sesat lagi lah. Okey, kita tutup. Anda kata bawa kitab koyak dia. Ini anak datang habis dia conteng. Kita sudahi. Kita tangguh minggu depan. Minggu depan kita masuk dalil-dalil akal dan nakli atas 20 sifat. Muka surat 55. Boleh tahan juga panjang ni. Semulah dalil wujud sampailah dalil mutakalliman. Adalah dalil dalil. Ahwal ni sebenarnya macam ahwal. Ahwal tu ehwal. Ehwal tu hal. Semua hal.
Ahwal tu adalah semua perkara yang berkaitan dengan hal. Ini kita Arab Tu Arab lah. Tukar Melayu jadi ahwal jadi ahwal. Hal ahwal. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wallahu a'lam. Berpeluh. Ini ada dia.